من رحمة الله من أيقظها أي من أحياها، لأن الله لا يحب الفتن، والإنسان أيضا لا يحب الفتن، فلا يأتي بعد الفتن إلا المشاكل. والمشاكل في الطعام نستطيع، في الشراب نستطيع. الصوت ده يا ابني هيموتنا يا ابني. لكن فتن في الدين الأمر في غاية الصعوبة، ومن هنا كان العلماء يدعون ويقولون اللهم فتنة، استغفر الله، مصيبة في المال لا في الولد. طيب مرة أخرى، مصيبة في الولد لا في الدين، لكن نحن الآن الفتن مباشرة في الدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Muslimin sekalian, setelah Syekh memulakan ucapan Syekh dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi tajuk kita pada pagi ini adalah tentang fitnah akhir zaman. Jadi kata Syekh, fitnah itu mal'unah, satu perkara yang dilaknat. Dan Nabi pernah mengatakan bahwasanya al-fitnatu na'imatun, fitnah itu ini fitnah tak ni, pujian. Saya sambil-sambil pada baik. Fitnah itu satu perkara yang sedang tidur. Mal'unun man aiqadhaha, maka akan dilaknat siapa yang menggerakkan fitnah tersebut. Maksud mal'unun iaitu akan dilaknat mereka yang menggerakkan fitnah itu adalah ay matrudun min rahmatillah. Maksudnya sesiapa yang menghidupkan fitnah, menggerakkan fitnah, orang ini akan ditolak ataupun akan dijauhi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud kepada man aiqadhaha, barang siapa yang menggerak, mengejutkan fitnah, ialah aiman ahya, maksudnya barang siapa mencetuskan serta menghidupkan suasana fitnah. Dan kenapa fitnah ini dilaknat dan orang yang mencipta serta menghidupkan fitnah itu dilaknat? Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai fitnah. Bahkan manusia sendiri pun tak suka kepada fitnah. Ini kerana tidak akan datang selepas fitnah itu melainkan permasalahan yang sangat besar dan sangat banyak. Dan kata Syekh, masalah kepada hasil daripada fitnah ini tak sama macam masalah dalam hidup kita yang lain. Contoh, masalah dari sudut makan minum kita, mungkinlah kita akan sakit perut, penyakit sebagainya, maka itu boleh diselesaikan. Akan tetapi muskilah dan juga masalah daripada fitnah ini apabila berlaku sahaja, apabila ia tersebar, sangat susah untuk nak dirawat, nak diobati dan nak diselesaikan. Dan kata Syekhuna, fitnah ini boleh jadi akan berlaku dalam harta, anak-anak dan juga agama kita. Dan yang paling bahaya sekali apabila fitnah tersebut telah pun menyerang soal urusan agama kita. وكيف يبتعد الإنسان عن الفتنة ونحن نعيش في الفتنة؟ فالمال فتنة، والولد فتنة، والنساء فتنة، والعمل فتنة، فكل حياتنا مملوءة من الفتن. فإذا أراد الإنسان أن يريح نفسه من الفتن فليعلم أنه في دار اختبار ولسنا في دار راحة. كان مولانا محمد الباقر رضي الله عنه وارضاه ابن مولانا زين العابدين، ابن مولانا الحسين، ابن مولانا علي رضي الله عن الجميع، كان يقول من يبحث عن الراحة ضل. ليه يا مولانا ضل؟ قال لأنه يبحث عن شيء ما خلقه الله. خلق الإنسان في كبد
أي في تعب وفي مشقة، ولا راحة إلا بعد الموت. ومن هنا سيظل الإنسان يحارب الفتن، وسيظل الإنسان في اختبار إلى أن يلقى الله. Dan kemudian kata Syekh, kita hendaklah mengetahui bahawasanya hakikat kehidupan kita sekarang ini, kita sedang hidup dalam sebuah negeri, sebuah negara yang penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah, penuh dengan pancaroba, dan penuh dengan permasalahan. Dan dunia ini bukan negeri ataupun tempat untuk kita mendapat ketenangan dan juga kerehatan. Berkata seorang ulama keturunan Nabi SAW, iaitu Maulana Al-Imam Al-Baqir Ibni Ali, محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين. Keturunannya lah Muhammad Al-Baqir, anak kepada Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ni anak kepada Husain. Sayyidina Husain ni anak kepada Sayyidah Fatimah. Kata Imam Muhammad Al-Baqir, barang siapa yang mencari kerehatan, ketenangan di atas muka bumi ini, di dalam dunia ini, dia takkan dapati. Kerana dia mencari sesuatu yang memang Allah tak ciptakan kerehatan di atas muka bumi. Adapun Allahumma shalli ala Muhammad, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atas muka bumi ini dengan Allah tetapkan bahawasanya pada manusia itu ada permasalahan, pada manusia itu ada keletihan, kepenatan dalam dunia ini. Dan Allahumma shalli ala Muhammad, Allah hanya akan memberikan, mengurniakan kerehatan bagi manusia setelah mereka meninggal dunia, setelah mereka mati. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad, kerehatan yang sebenar ialah setelah kita tinggalkan dunia ini, yang memang hakikat dunia ialah dunia penuh dengan permasalahan dan juga kepenatan. Wa awwal fitnatin zaharat lam tazhar ala al-ard, wa innama awwal fitnatin zaharat fi as-sama', حيث إبليس لعنه الله فتن آدم بأن يأكل من الشجرة، فلو أكل من الشجرة سيكون حرام يا ابني، ده كده حرام. أنا أتكلم من غير ميكروفون أحسن. الصوت ده يفسد الأذن، بعدين يعمل لك صداع في طول اليوم. الله أعلم ده من ده، شيء بعيد عنه. بعدين خليه تحت اهو، نشوف يا ابني، نقرب كده. بسم الله يا مسهل يا رب. اهو الميكروفون ده فتنه. الميكروفون يكون فتنه وجهان. طيب، شاء الله ان ادم عليه السلام جاءه ابليس في الجنه. كيف دخل الجنه؟ دخل الجنه عاصي. إيه المشكلة؟ ممكن المسجد يدخله كافر، لكن دخل الجنة عاصيا، وأقسم بالله كذبا لآدم لو أكل من الشجرة سيكون من الملائكة أو يكون من الخالدين لا يموت. هذه أول فتنة لم تقع في الأرض، وقعت في السماء. ومن هنا عندما نزل آدم وحواء هما الخير، نزل معهم إبليس الذي يمثل الشر. أين نزل آدم؟ نزل في نيبال في الهند. وأين نزلت حواء؟ نزلت في جدة في مكة. نيبال بلد اسمها نيبال في الهند. موجود نيبال دي اللي فيها بوذا. ونزلت حواء في جدة.
ونزل إبليس في بلاد العراق، ثم حصل اللقاء، فالتقى آدم بحواء وإبليس معهم يوسوس لهم حتى يصل إبليس إلى القبر. وفي القبر فتنة المحيا نحن فيها، وفتنة الممات أن إبليس لعنه الله يأتي للميت في صورة حسنة، أبوه مات، أمه مات، يأتي في هذه الصورة ويقول أنا مت قبلك، فمت ميتة كذا أفضل، ميتة كذا أفضل، المهم يأتي بميتة كفار ليس ميتة مسلمين. هذه فتنة القبر قبل أن يأتي منكر ونكير فيسألان من ربك وما دينك ومن الرسول الذي أرسل إليك. Baik, seterusnya bila Syekh menyatakan tentang apa itu fitnah, yakni ujian dan sebagainya. Jadi kata Syekh, fitnah ini bukan satu benda yang baru. Fitnah ini bukan satu benda yang baru timbul pada zaman kita. Bahkan fitnah ini kata Syekh, fitnah yang pertama yang paling awal berlaku ialah berlaku ketika mana di alam langit sana, iaitu dalam alam syurga sana. Itu ketika mana Allah Subhanahu wa taala telah pun menciptakan Nabi Adam dan juga Sayyidatina Hawa, maka berlakulah fitnah yang pertama. Apa maksud fitnah pertama? Itu ujian pertama ialah Iblis laknatullahi alaih telah pun memfitnah Nabi Adam. Maksudnya telah pun membuat satu angkara jahat kepada Nabi Adam AS bertujuan untuk nak keluarkan Nabi Adam dari syurga. Persoalan, bagaimana Iblis, satu makhluk yang telah pun menderhakai Allah Subhanahu wa taala, telah melakukan maksiat, yakni tidak sujud kepada Adam kerana arahan Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa Iblis masih lagi boleh duduk dalam syurga? Di sini kata Syekh, perumpamaannya mudah sahaja. Masjid yang kita masuk ni semua boleh masuk. Orang nak ayah pun masuk, orang nak curi pun masuk. Ni tambahan daya lah, bukan nak saya kata. Mudah kata masjid tempat mulia, tempat bagus, tapi macam-macam orang boleh masuk. Macam itulah syurga. Walaupun syurga tempat yang baik, namun begitu syaitan yang jahat ini juga boleh masuk. Dan dia masuk dalam syurga tak lain tak bukan untuk nak menghasut dan menggoda Nabi Adam, sehingga Nabi Adam terpedaya makan daripada buah pokok yang Allah telah larang kepada Nabi Adam. Dan Iblis berjaya menghasut Nabi Adam kerana apa? Dia bersumpah depan Nabi Adam menggunakan nama Allah. Dia kata, wahai Adam, demi Allah, bersumpah untuk tipu. Demi Allah, wahai Adam, kalau kamu makan buah ni, kamu akan kekal dalam syurga ni. Maka Nabi Adam nampak benda tu baik, makanlah. Akhirnya disebabkan tersebut Nabi Adam dikeluarkan dari syurga dan dihantar ke bumi. Allahumma salli ala Muhammad. Suatu diturunkan Nabi Adam dan juga Sayyidatina Hawa ke bumi, maka kedua-dua makhluk ini manusia, Nabi Adam dan juga Hawa ini memberi gambaran ataupun Allahumma salli ala Muhammad simbolik kepada kebaikan yang Allah Ta'ala turunkan ke bumi. Namun begitu turun bersama dengan Nabi Adam ini juga ialah Iblis. Iblis juga turun daripada syurga, dikeluar dari syurga, dihantar juga ke bumi ini. Maka Iblis ini lambang simbolik kepada kejahatan. Nabi Adam AS bila diturunkan dari syurga ke bumi, maka Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam di negara India, di satu tempat, satu negeri namanya Niban. Adapun Sayyidatina Hawa diturunkan di Mekah, iaitu di tempat namanya Jeddah. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian berlakulah pertemuan antara Nabi Adam dan juga Sayyidatina Hawa, dan tengah-tengah itu juga syaitan juga ambil peranan untuk menyesat dan menghasut Nabi Adam AS. Dan subhanallah kata Syekh, Iblis ini akan main buat fitnah kat kita, akan hasut dan seleweng kita ni sampai tahap kita dah masuk dalam kubur dah, dia juga akan menggoda kita. Iblis akan main dalam keadaan seseorang yang dihidupkan semula dengan mengatakan aku mati dalam keadaan ini lebih baik, ini lebih bagus. Maksudnya Iblis menggambarkan bahawasanya mati dalam kafir, mati dalam maksiat itu baik. Sebelum kita ditanya dalam soal kubur, Iblis dah cuba nak gambarkan kepada kita gambaran yang elok terhadap benda yang buruk.
ثم بدأ إبليس يفعل الفتن، وكما أنتم تريدون كيف النجاة من الفتن. أول شيء في النجاة من الفتن الرضا بما قسم الله. هذا أول سبيل يجعلنا نبتعد عن الفتن. أرضى بما قسم الله. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أول فتنة وقعت على الأرض كانت بعدم الرضا بين قابيل وهابيل. وقعت على جبل اسمه قاسيون في دمشق، لأن آدم سكن في معظم بلاد الأرض، إلا أن أكثر حياته كانت في مكة ومات في مكة، ودفن على جبل قبيس، الجبل الذي هو أمام الكعبة. كان عمر آدم 125 سنة، وأنجبت حواء 20 مرة، في كل مرة ذكر وأنثى، وما ولد مع بعض هم الإخوة، لكن الاختلاف هذا هو الزواج، فمن اتولد العام الماضي يتزوج من هذا العام. فكانت القسمة أن قابيل يتزوج أخت هابيل، وهابيل يتزوج أخت قابيل، إلا أن قابيل لم يرضى بما قسم الله، وأراد أن يتزوج بأخته، فعصى ربه وعصى أباه، بل وفعلوا قرعة. يعمل قابيل في الزراعة، فجاء بزرع ووضعه على الجبل، وقابيل هو الذي لم يرضى. هابيل كان يرعى الغنم، فجاء بخروف ووضعه على الجبل، فرفع الله الخروف علامة على أن الله يريد أن هابيل هو الذي يتزوج، وهذا هو شرع الله في ذلك الزمان. ماذا فعل قابيل؟ أغواه الشيطان أن يقتل أباه أخاه، وهذه أول فتنة القتل التي وقعت على الأرض. الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لم تعترض ولكن استفهام. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها مثلا كما أفسد الجن من قبل؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وسبحان الله، أول فتنة وقعت على الأرض كانت القتل، والسبب عدم الرضا بما قسم الله. Baik, bermula saat itu, iaitu Iblis dan juga Nabi Adam AS turun ke bumi ini, maka bermulalah kerja ataupun peranan Iblis untuk nak mewujudkan sebanyak mungkin fitnah. Dia kata Syekh, disebabkan fitnah ini banyak dan besar, dan kita pada hari ini pun tujuan kita dengar kuliah duha pagi ini bertujuan untuk nak dapatkan apakah amalan yang perlu kita buat untuk kita jauhi dan selamatkan diri daripada fitnahnya. Jadi kata Syekh, amalan yang pertama ataupun perkara yang pertama perlu kita buat untuk nak selamatkan diri kita daripada fitnah ni ialah kita kena redha dengan apa yang Allah dah bagikan kita. Kena rasa cukup, rasa bersyukur apa yang Allah bagi. Dan siapa yang rasa redha dengan apa yang Allah bagi, dialah orang yang paling kaya sekali. Dan kata Syekh, punca kepada berlaku fitnah yang pertama di atas muka bumi ini setelah Nabi Adam turun, selepas berlaku fitnah yang banyak, asas yang pertama berlaku ialah sebab tak redha, tak yakin dan tak setuju dengan apa yang Allah tetapkan pada kita. Dan ini pernah berlaku kepada kisah yang berlaku kepada anak Nabi Adam AS, Qabil dan juga Habil. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Adam AS, Allahumma salli ala Muhammad, sewaktu diturunkan ke bumi ini, Nabi Adam menempati hampir keseluruhan muka bumi ini. Dan banyaknya tempat Nabi Adam berada ialah di Makkah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Nabi Adam AS, tempat terakhir Nabi Adam hidup ialah di Makkah. Dan Nabi Adam wafat, kemudian dikebumikan di satu tempat namanya Jabal Abi Qubais, sebelah Masjid Haram, kan bukit tinggi itu kan. Di situ makam Nabi Adam AS. Adapun Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Adam AS
25 كان عمر آدم 125 سنة. Umur Nabi Adam hidup di atas muka bumi ini sebanyak 125 tahun. Nabi Adam hidup 125 tahun, dan sepanjang 125 tahun ni hidup bersama dengan Sayyidatina Hawa. Nabi Adam dan juga Sayyidatina Hawa dapat anak seramai 20 orang. So 20 kali Sayyidatina Hawa melahirkan anak. Jadi daripada kelahiran ni ada lelaki ada perempuan. Pada waktu ketika tersebut bagi membanyakkan umat manusia di atas muka bumi ini, maka perlu kahwin. Maka syariat pada waktu ketika tersebut ialah mana-mana anak yang lahir kemudian akan berkahwin dengan pasangan yang lahir sebelumnya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka berlakulah perkahwinan antara 4 orang, 2 lelaki dan juga perempuan. 2 lelaki yang bernama Qabil dan juga Habil. Allahumma salli ala Muhammad. Qabil lahir dia, kemudian lahir perempuan seorang. Selepas tu dalam tempoh yang lama lahir Habil, lahir pula adik perempuan. Maka Allahumma salli ala Muhammad, bila dia dikahwinkan kena silang. Maksudnya Qabil ambil pasangan daripada Habil, Habil ambil daripada Qabil. Namun begitu, bila diputuskan, Qabil menolak, membantah perkahwinannya. Dia tak setuju dengan kahwin dengan pasangan kemak ataupun yang lahir daripada Allahumma salli ala Habil. Baik. Dan ini merupakan satu pengingkaran yang dibuat oleh Qabil terhadap Allah dan juga terhadap kedua ibu ayahnya yang telah pun menetapkan hukum. Maka disebabkan tak bersetuju, dibuat undian ataupun dibuat ujian, iaitu dengan cara kedua-dua orang ini, Qabil juga Habil, perlu mengeluarkan sesuatu apa yang mereka usahakan sebagai pengorbanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil mengeluarkan seekor kibas, kambing yang gemuk yang besar, dan Qabil pula mengeluarkan hasil tanaman yang dah tak elok, yang dah buruk. Maka ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala memilih kambing yang gemuk yang dipersembahkan oleh Qabil, oleh Habil tadi. Maka disebabkan Qabil tak puas hati kerana dia tak diterima oleh Allah dan dia tak dapat apa yang dia nak, itu kahwin dengan perempuan yang dikehendaki, maka berlakulah fitnah yang pertama di atas muka bumi ini. Apa dia? Pembunuhan. So, pembunuhan yang pertama berlaku disebabkan hasutan syaitan terhadap Qabil untuk bunuh saudaranya Habil. Dan kemudian kata Syekh Allahumma salli ala Muhammad, di sinilah berlaku fitnah yang pertama yang berpunca daripada apa? Sikap ketidakpuashatian, tak redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. السبب الثاني الذي يجعلنا نحتمي من الفتن الاعتماد على الله فقط. أما من اعتمد على فاني فإنه يفنى. ومثاله فتنة الصحة، فالإنسان يعتمد على قوته يمرض. الاعتماد على الأولاد تموت أو تتزوج وتترك. ومن هنا سنرى أن نوحا عليه السلام ولد في الموصل في العراق، وصار نبيا وعمره 50 سنة. كان له من الأولاد 4: كنعان وسام وحام ويافث. كنعان وسام وحام ويافث. آمن له 3 الأخر، فسام أبو العرب، وحام أبو إفريقيا، ويافث أبو الروم والعجم البيض، لونه أبيض. سام أبو العرب، وحام أبو إفريقيا، ويافث أبو أوروبا. فشاء الله إن ابن كنعان قال له تعالى اركب معنا في السفينة، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. النتيجة فكان من المغرقين. ومن هنا لن ترى صاحب فتنة يعتمد على الله. دائما صاحب الفتنة يعتمد على الناس مرة، يعتمد على زوجته مرة، يعتمد على أولاده مرة، يعتمد على
أي شيء، ولكن صاحب الفتنة لا يعتمد على الله. فمن أراد أن ينجو من الفتنة دائما عليه أن يسلم أمره إلى الله، وليكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، أي ناصري ومخلصي من كل فتنة هو الله. وهذه من أقوى الأذكار، حسبي الله ونعم الوكيل. Baik, seterusnya, cara kedua untuk kita nak selamatkan diri daripada fitnah. Yang tadi rida. Yang kedua ialah al-i'timad 'ala Allah Ta'ala. Maksudnya kita hanya berpegang dengan Allah saja. Kita berpaut dengan Allah Ta'ala. Kita serah segala-galanya kepada Allah saja, jangan dengan benda-benda lain. Karena siapa yang berpegang ataupun berpaut dirinya kepada selain Allah, selain Allah itu semua akan hancur, akan binasa. Kadang-kadang ada orang berasa dia kemah karena dia berpegang pada dia sihat akan sakit. Kadang-kadang orang rasa dia kemah pasal dia ni anak ramai, anak pun akan mati. Kadang-kadang orang tu rasa kemah, dia pegang kata duit dia banyak, duit akan hancur, akan habis. Jadi Rasulullah Muhammad saya datangkan Contoh yang mana siapa yang berpegang dengan Allah, dia akan selamat dan akan berjaya di akhirat dunia. Contoh saya bagi di sini adalah bagaimana kisah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS dilahirkan di satu tempat namanya Mausif, iaitu di Iraq. Nabi Nuh dilahirkan di sana. Dan Nabi Nuh AS dilantik menjadi Rasul ketika umur baginda 50 tahun. Dan dalam perkahwinan Nabi Nuh, baginda dikurniakan 4 orang anak. Anak nombor 1 nama Kan'an, anak nombor 2 nama Sam, nombor 3 nama Ham, yang nombor 4 nama Yafis. Daripada setiap anak, keempat-empat anak ni, hanya 3 orang saja yang beriman dengan Nabi Nuh AS. Maksudnya berpegang dengan ajaran Allah, berpegang dengan Allah yang diajak oleh Nabi Nuh AS. Maka disebabkan ketiga-tiga orang anak ni berpegang dengan Allah SWT, ikut Nabi Nuh masuk Islam, maka lahir daripada mereka keturunan dan zuriat yang banyak. Setiap anak Nabi Nuh, 3 orang nak beriman tu, melahirkan kabilah ataupun suku kaum yang ada di atas muka bumi. Sebab tu Rasulullah Muhammad, anak Nabi Nuh yang bernama Sam, maka keluar daripada Sam ini golongan Arab, keturunan awak Arab. Daripada Ham, keluar daripada Ham ni keturunan daripada belah Afrika. Dan daripada Yafis keluar keturunan di sebelah Eropah yang jadi kulit-kulit putih semua. Adapun Kan'an, anak Nabi Nuh seorang ini mati awal. Pasal apa? Allah Rasulullah Muhammad, bila mana Nabi Nuh AS dah buat kapal apa semua, dah belayar apa semua, anak Kan'an ni yang tak mau ikut, tak mau pegang dengan Allah SWT. Bila Nabi Nuh kata, Ya bunayya rkab ma'na, wahai anakku Kan'an, main naik sekali atas kapal. Anak tu kata, tak mau, tak apalah pak weh, biar saya pergi naik atas bukit tinggi menjaga selamat. Maknanya anak ni tak berpegang Allah, dia berpegang dengan kemah diri dia. Dia berasa dia kuat, boleh rapat bukit, boleh selamat diri. Dia berpegang dengan bukit tu, akhirnya ketika dia bukit-bukit tu tenggelam, mati. So Kan'an tidak ada zuriat kerana meninggal. Sebab apa? Tak berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kata Syekh Allahumma salli ala Muhammad, siapa yang nak selamat daripada fitnah dunia ni, dia kena serah diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat bahawasanya segala-galanya Allah tentukan, dan segala-galanya yang Allah akan selamat dan pandu kita. Dan kata Syekh, kita kena banyakkan sebut zikir. Ini amalan ni, kena banyak zikir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maksudnya apa? Cukuplah bagi aku Allah, dan Allah itu sebaik-baik yang menyelamatkan aku serta membimbing aku. Dan kata Syekh, ini zikir hak paling kuat sekali untuk jadi amalan kita
sebagai penyelamat kita daripada fitnah akhir zaman ini. السبب الثالث في حماية الإنسان من الفتن الزهد في الدنيا، فلن ترى صاحب فتنة زاهد أبدا. وسبحان الله الدنيا هي محل الفتن، فإذا تركتها مخافة الله ستأتيك راغمة. ولا تظن أن الزهاد فقراء، بل الزهاد أخرجوا الدنيا من قلوبهم ووضعوها في أيديهم. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم ارزقنا الكفاف بقدر كفايتي، وكانوا يدعون فيقولون اللهم اجعل الأموال في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. مثال هذه الفتنة قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. إن قارون كان من قوم موسى بغى ظلم. مين قارون؟ قارون كان قريبا لموسى من بني إسرائيل، وكان مؤمنا، وكان أعلم الناس بالتوراة بعد موسى وهارون لأنهما أنبياء، إلا أنه كان كاتبا ماهرا، وكان محاسبا في خزائن فرعون، ثم شاء الله أن فتح عليه وصار غنيا. فأول ما اغتنى بالمال بنى قصرا عظيما فاغتر بالدنيا، فلما اغتر بالدنيا كفر. ناقشه بنو إسرائيل إن الله هو الذي وهبك المال، قال إنما أوتيته عن علم عندي، فاغتر وافتتن بالمال فكفر. قال العلماء أن أسباب الهلاك 3 كلمات. قال العلماء أن أسباب الهلاك 3 كلمات: أنا، ولي، وعندي. أنا قالها الشيطان: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. افتتن إبليس بكلمة أنا. وافتتن فرعون حيث قال: أليس لي ملك مصر؟ أليس لي ملك مصر؟ وافتتن قارون بكلمة عندي، إنما أوتيته عن علم عندي. فإبليس لم يرى الله، وفرعون لم يرى الله، وقارون لم يرى الله، وصاحب الفتن لا يرى الله. فعلاجها: ازهد في الدنيا يحبك الله. Baik. Allahu Akbar. Masuk yang ketiga. Ketiga yang menyelamatkan kita daripada fitnah muka bumi ini, yaitu kita hendaklah mempunyai perasaan zuhud terhadap dunia. Dan kata Syekhuna, kebanyakan kalau kita tengok orang yang suka dengan fitnah ni, bergelumang fitnah ni, mereka ni tak ada zuhud dengan dunia, tak ada sifat zuhud. Karena dunia ini Allah maksudkan sebagai tempat ujian, tempat kita dibentang dengan senang lenang apa semua. Dan kata Syekh, jangan kita tersalah faham maksud zuhud. Bukan maksud zuhud itu orang tu mesti kena miskin, kena fakir, tak ada duit, tak ada makanan, tidak. Maksud zuhud ialah seseorang itu tidak terikat hatinya dengan dunia. Dan Nabi SAW selalu berdoa dengan kata Nabi, Allahumma rzuqna kafaf. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami, kurnialah kepada kami kecukupan. Maksudnya daripada nikmat dunia ni kita minta ya Allah dan cukup. Dan para ulama sentiasa berdoa dengan kata mereka, Allahumma ja'al dunya fi aydina wala taj'al dunya fi qulubina.
Ya Allah, jadikanlah dunia itu hanyalah di tangan kami sahaja, dan janganlah jadikan dunia itu bertakhta dalam hati kami. Maksudnya apa? Seseorang yang zuhud itu, dia hidup dalam dunia, hiduplah kesenangan dunia, namun dunia tersebut tidak bersinggah dalam hatinya sehingga menyebabkan hatinya leka dan lari dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang yang tidak zuhud dengan dunia, kata Syekh, seperti Qarun. Qarun ni Allah Subhanahu wa taala dalam Quran menyebut inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha. Qarun ini salah seorang daripada pengikut Nabi Musa AS, daripada kaum Nabi Musa, yakni dari Bani Israel. Fabagha, kemudian dia menderhakai Allah dan juga derhaka Nabi Musa AS. Qarun ni sebenarnya orang yang sangat dekat dengan Nabi Musa, sepupu Nabi Musa. Bahkan Qarun ini antara orang yang paling alim tentang kitab Taurat, orang pakar tafsir kitab Taurat, setelah Nabi Allah Musa dan juga Nabi Allah Harun. Dan kemudian di antara kelebihan Qarun juga, Qarun ni accountant paling hebat. Allahumma salli ala Muhammad. Accountant paling hebat kerana beliau pernah bekerja dengan Fir'aun. Dia tukang kira harta khazanah Fir'aun. Dan Allahumma salli ala Muhammad, sehinggalah Qarun ini yang asalnya dia orang miskin, kemudian jadi orang kaya. Dan bila dapat duit banyak, perkara pertama dia buatlah dia bina rumah besar, banglo besar, istana besar. Maka dengan istana dan harta yang banyak itulah irsara, Qarun tertipu. Maksudnya dia terpedaya dengan kekayaan dia, dia tenggelam dengan dunia kaya dia. Akhirnya Allahumma salli ala Muhammad, bila dinasihatkan kepada Qarun bahawasanya kena takut kepada Allah, kena kembali kepada Allah, dan kena ingat kekayaan yang dia dapat itu adalah hasil daripada pemberian Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala, maka waktu dia Qarun sombong. Qarun dia tidak zuhud dengan dunia, maka dia tak mengiktiraf kekayaan itu dari Allah. Bahkan dia dengan bangga, dia kata innama utituhu an ilmin indi. Dia kata, tak, hak mana aku dapat ni bukan Allah bagi. Hak mana yang aku ada ni hasil pada usaha aku dan kepakaran, kepandaian aku. Aku cerdik, aku pakar accountant. Jadi dengan kerja aku buat macam ni, aku dapatlah semua ni. Maksudnya dia tak mengaku kata itu Allah yang bagi. Dia bangga, dia rasa usaha dia rasa kepandaian dia yang boleh dapat harta. Di sini kata Syekh bagi pesanan pada kita, sebab kita manusia ni akan jadi rosak kerana 3 patah kataan yang ada pada kita. Ada 3 patah kataan, kalau kita guna hak tu selalu rosak kita. Apa dia? Yang pertama, aku. Yang kedua, aku ada. Yang ketiga, dari aku. Ana li indi. Maksudnya contoh, saya bagi contoh Fir'aun dilaknat oleh Allah, dihancurkan oleh Allah kerana perkataan aku, bangga diri. Sehingga kan Fir'aun boleh mengaku dengan kata minta maaf. Yang pertama, yang dihancurkan oleh Allah, dibuka oleh Allah kerana aku ialah syaitan. Sebab syaitan dia bangga diri dia, tak tawaduk. Pasal syaitan pernah kata ana khairun minhu. Syaitan tak setuju pada Nabi Adam pasal dia rasa diri dia paling kemah, paling hebat. Dia kata ana khairum minhu, aku ni lebih hebat berbanding daripada Adam. Aku jadi keakuan. Hak ni akan rosakkan kita. Jangan kita rasa kita kemah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, perkara merosakkan kita, perkataan li, aku ada. Nampak aku ada. Allahu Akbar. Contoh hak ni suka duk mengaku aku ada ni, dia bangga dengan kekayaan dia, kesenangan dia, kehebatan dia adalah Fir'aun. Allah telah hancurkan Fir'aun pasal apa? Bangga dengan apa dia ada. Allahu Akbar. Iaitu Fir'aun pernah kata, mengaku dalam Quran Allah sebut alaysa li mulku Misra. Hampa tak boleh tengok kan? Tak nampak kan? Ni aku ada kerajaan Mesir yang hebat ni. Maksudnya Fir'aun bangga dengan apa dia ada daripada kekuasaan kerajaan. Bangga dengan apa ada tu, Allah hancurkan dia. Yang ketiga, indi.
benda ada ni punca daripada aku, sebab aku dah jadi lagu ni. Allahumma salli ala Muhammad. Yang tu akan merosakkan kita. Contohnya Qarun tadi. Qarun, Allahumma salli ala Muhammad, dia bangga harta ada kaya tu sebab punca daripada dia. Dia rasa dia yang kemat disebabkan ilmu dia, rajin kerja dia, usaha dan kepandaian dia. Sebab tu dia dapat harta. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu dia kata innama utituhu min ilmi indi. Aku dikurniakan harta banyak ni sebab ilmu ada kat aku. Pasal aku pandai, aku dapat tu. Jadi hati-hati kata Syekh, 3 benda perkataan ni, aku, ada kat aku dan mai dari aku. 3 benda ni kau rosak kita. Yang tu dia tak zuhud sebenarnya. Kalau ada sikap dalam diri kita, itu tandanya tak zuhud dengan dunia. Baik. Kemudian kata Syekh, Allahumma salli ala Muhammad, izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa yuhibbuka nas. Terakhir kata Syekh, zuhudlah kita dengan dunia. Maksudnya jangan kita taklukkan hati kita dengan dunia. Nescaya Allah akan sayang kita, bahkan manusia juga akan sayang pada kita. ثم صاحب الفتنة له صفات حتى تعرفه. الصفة الأولى أنه كذاب، والثانية الخيانة، والثالثة النفاق. فلن تجد صاحب فتنة إلا ويكذب على الناس. مين صاحب الفتنة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله ابن أبي ابن سلول صاحب الفتنة. أي فتنة؟ سبحان الله، لا يوجد ابتلاء إلا والرسول صلى الله عليه وسلم افتتن بأعظم ابتلاء. أعظم ابتلاء موت الولد، مات له 6، 3 من الذكور و3 من الإناث. مات القاسم وعبد الله وإبراهيم ذكور، ومات في حياته صلى الله عليه وسلم السيدة رقية وزينب وأم كلثوم. وموت الحفيد صعب، مات له عبد الله ابن السيدة رقية، ومات علي ابن السيدة زينب. والخروج من البيت والطرد من البلد دي فتنة صعبة قوي. خرج من مكة إلى المدينة. الخروج من المال، ترك ماله في مكة وذهب إلى المدينة فقيرا صلى الله عليه وسلم. لكن كمان يتهم في عرضه وشرفه، صعب. هذه فتنة حديث الإفك أي الكذب، حيث اتهم 3 من الرجال وامرأة السيدة عائشة بالزنا، وبرأها الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير. ومن هنا كيف يتهمون عائشة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد اللي هو اللحم والأرز. ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم 2 شهر والناس الضعفاء يتكلمون، إلى أن نزلت الآيات تبرئ السيدة عائشة، فصارت السيدة عائشة تفتخر وتقول: اتهمني الناس إلا أن الله برأني بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. فعلا كانت على رسول الله فتن شديدة. كيف واجه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة؟ واجهها بانتظار حكم الله. ومن هنا من وسائل القضاء على الفتن، الرضا بالقضاء والقدر. فما قدر يكون، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, kata Syekh, apabila kita berbicara tentang fitnah dan juga jalan penyelamat kita, maka Syekh akan sebut kepada kita tentang
ciri-ciri orang yang berguluman memfitnah, maksudnya sifat-sifat orang yang mengamalkan fitnah. Dan tujuan Syekh sebut ialah untuk kita kenal siapa yang buat fitnah tu, kaki fitnah. Kata Syekh, ciri utama bagi orang fitnah ialah yang pertama, jenis penipu. Yang kedua, suka khianat. Yang ketiga, munafik. Dan kata Syekh Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada orang yang menyebarkan satu fitnah melainkan dia itu memang kaki penipu. Contoh paling besar, kata Syekh, di zaman Nabi SAW, penipu yang paling besar ialah seorang lelaki namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay inilah yang telah pun mencetuskan satu fitnah yang sangat dahsyat. Nabi SAW ditimpa kat atas baginda pelbagai fitnah, yakni ujian, bala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara ujian yang besar berlaku pada Nabi SAW ialah kematian anak-anak Nabi. Anak Nabi seramai 7 orang tersebut, Allahumma salli ala Muhammad, yang mati waktu kecil semua anak lelaki. Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ibrahim. Dan anak-anak Nabi yang perempuan yang meninggal sewaktu Nabi masih lagi hidup ialah Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Zainab, dan juga Sayyidatuna Ummul Kulthum. Yang tinggal hanyalah Sayyidah Fatimah sahaja. Bahkan bukan setakat itu, cucu Nabi juga ramai yang mati. Maknanya ujian kehilangan anak-anak dan zuriat ini merupakan satu ujian besar kepada Nabi SAW. Dan ada lagi ujian yang besar Nabi terima. Apa dia? Nabi dihalau keluar dari rumah Nabi dan negeri Nabi. Nabi berhijrah ke Madinah. Bahkan ujian yang besar juga pada Nabi SAW, Nabi keluar dari Madinah tu keadaan Nabi terpaksa tinggal harta benda Nabi dan jadi miskin, pergi ke Madinah. Dan kemudian Allahumma salli ala Muhammad, walaupun itu dikatakan ujian dan bala yang besar kepada Nabi SAW, namun ada ujian yang lebih besar pada itu lagi kepada Nabi SAW, iaitu apabila maruah Nabi telah pun dicemari. Keluarga Nabi telah pun dituduh dengan tuduhan yang sangat jahat, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, dibangkitkan satu fitnah tentang 3 orang lelaki berzina dengan Sayyidah Aisyah. Ini satu fitnah yang sangat besar dalam Islam, sehingga kan Nabi terdiam, Nabi tak bercakap selama 2 bulan. Karena fitnah yang ditimbulkan oleh manusia bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Sangat dahsyat fitnah tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Dan fitnah ini terkenal kepada isteri Nabi yang Nabi sangat sayang. Sehingga kan Nabi pernah mengungkapkan kata-kata sayang kepada Sayyidah Aisyah. Kata Nabi, fadlu Aisyah ka fadli tharid ala sa'il ta'am. Kemuliaan, keistimewaan Aisyah berbanding orang perempuan lain ini seperti mana kelebihan dan keutamaan makanan as-sarid berbanding makanan yang lain. Sedikit tambahan dari saya, as-sarid ni satu jenis makanan yang paling Nabi suka. Makanan tu lebih kurang macam ni, bawah tubuh roti, atas tubuh macam nasi, kemudian curah dengan sup. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kitab Syama'il ada lihat. Nak ngaji kitab Syama'il di Masjid Sungai Pinang, tempat saat ini kita hari Selasa minggu 2 tu tambah. Okay. Maknanya Nabi sayang pada Sayyidah Aisyah, Nabi hormat Sayyidah Aisyah. Tapi bila main fitnah apa ni, Nabi tak cakap 2 bulan dengan Sayyidah Aisyah. Allahu Akbar. Maksudnya fitnah dibuat oleh Abdullah ni sampai tahap memberi kesan Nabi SAW. Jadi macam betul fitnah tu, tipuan tu. Akhirnya Allah SWT Muhammad setelah 2 bulan barulah turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan Sayyidah Aisyah. Allah Taala menyatakan bahawasanya perkara tersebut bukan fitnah dan Sayyidah Aisyah bersih daripada fitnah tersebut. Dan Sayyidah Aisyah pun sendiri mengatakan, ittahamani nas ila wal Qur'anu barra'ani. Manusia telah tuduh aku dengan tuduhan yang jahat, yang zina tersebut, sehingga Al-Quran dan Allah sendiri yang membersihkan aku. Allahumma salli ala Muhammad. Maka di sini kata Syekh, lihat bagaimana cara Nabi SAW menghadapi fitnah ini dengan cara apa? Nabi bersabar. Dan Nabi mengharap daripada hukuman dan juga ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Syekh, di antara penyelamat kita daripada fitnah ini juga ialah
kita kena redha dengan apa yang Allah tentukan kita, redha dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana tidak ada sesuatu pun yang berlaku kepada kita melainkan itulah yang Allah nak. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka." Apa yang tak terkena kepada kamu itu bukan, Allahumma salli ala Muhammad, tafsir ma akhta'aka lam yakun ليصيبك والعكس وما أصابك لم يكن يخطئك، يعني ما جاءك من مصيبة هذا رزقك، وما لم يأتيك هذا ليس رزقك. فكل ما كتب في اللوح المحفوظ سيفعل فرض بالقضاء حكم الله والقدر وقوع عليك. اللهم صل على محمد. Maksud hadis ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, maksudnya ialah secara kesimpulannya, jika sesuatu musibah itu berlaku kepada kamu, maka janganlah kamu buat apa cara sekalipun untuk elak daripada tersebut, mesti akan kena pada kamu. Dan kalaulah sesuatu perkara itu tak ditentukan kepada kamu, buatlah macam mana pun untuk kamu nak dapatkan satu itu, kamu takkan dapat benda itu. Maknanya ini konsep qada dan juga qadar dari Allah Ta'ala. Maksud qada ialah ketentuan dari Allah, dan qadar ialah apa yang Allah Ta'ala perlakukan kepada kita sesuai dengan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena redha dengan perkara ini. النفاق من أخطر الفتن التي تواجه المسلمين. النفاق نوعين، في نفاق عمل، مسلم عاصي إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر. إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، يفعل مشاكل. هذا اسمه نفاق عمل. لكن نفاق عقيدة أنه في قلبه الكفر ويظهر الإسلام. هذا ما فعله المنافقون في المدينة عندما بنوا مسجد الضرار في آخر المدينة حتى يفعلوا فتنة مع المصلين. تعال صلي، أنا صليت في مسجد الضرار، فأمر الله رسوله أن يذهب إلى هناك ويهدمه، يهدم المسجد. كان يعني الله يقول صلوا في المسجد وخلاص وحولوه من مسجد نفاق إلى مسجد مؤمنين. أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هذا مسجد قباء أحق أن تقوم فيه. من الذي بنى هذا المسجد؟ المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. إظهارهم للإسلام كان فتنة، وإبطانهم للكفر فتنة. ومن هنا صاحب الفتنة لا يظهر أبدا عما في قلبه، وصاحب الفتنة دائما غير واضح. العلاج أتجنبه وأبتعد عنه. هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، جنب المسلمين أن يصلوا في هذا المسجد. كان يقولون إذا قامت الفتنة فالجالس أفضل من الواقف، والواقف أفضل من الماشي. يعني يا مولانا، يعني كلما كنت بعيدا عن الفتنة كان ذلك أفضل. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل في زمن الفتن؟ قال وليسعك بيتك. ما معنى وليسعك بيتك؟ ليس اجلس في البيت، اعتزل كل اجتماع في فتنة. في رواية من أخطر الروايات، لعن الله قوما ضاع الحق بينهم. فصاحب الفتنة ظالم والمفتون مظلوم، وأنا لا أستطيع الحل. فلا تجلس مع أصحاب الفتن حتى لا يقع عذاب الله عليك. لعن الله قوما ضاع الحق بينهم. خلاصة الكلام أن الفتنة موجودة ونحن لا نستطيع أن نهرب منها، أن الفتنة محيطة بنا في كل الأمور، أن النجاة من الفتنة بقوله تعالى ففروا إلى الله، فلا ملجأ من الله إلا إلى الله،
ولا نحب أن نشارك في الفتن وأن نجلس مع أهل الفتن، فمجالسة الصالحين دواء. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الخير والتوفيق. Baik, seterusnya di antara ciri orang yang pelaku fitnah ini, bergelombang fitnah, adalah munafik. Dan kata Syekh, sifat munafik merupakan sifat yang paling bahaya sekali. Pasal dia mempamerkan yang baik, menyimpan yang buruk. Dan munafik ini ataupun sifat kemunafikan ini ada dua kategori. Satu munafik dari sudut amalan luaran, satu munafik dari sudut pegangan akidah dalaman. Dan munafik amalan ni boleh berlaku pada mana-mana orang Islam yang melakukan perkara maksiat. Di antara ciri-ciri orang munafik amalan ni, sebagaimana Nabi kata, kalau dia cakap mohon. Yang kedua, kalau kata kita bagi sesuatu amanah untuk dilaksanakan, tak pernah selesai, khianat selalu. Yang ketiga, kalau kata dia main buat janji kat kita, tak pernah terbetul, bercanggah dengan janji. Yang keempat, kalau kata berlaku pertelingkahan antara kita dengan dia, reja nak tumbuk ya, reja nak mengapa Allahumma salli ala Muhammad, nak bermusuhan, dan sehingga tahap sampai pembunuhan dan sebagainya. Ini ciri-ciri munafik cara luaran. Allahu Akbar. Munafik sudut amalan. Dan seterusnya kategori munafiklah munafik akidah dalaman. Yang ni paling bahaya kata Syekh. Pasal dalam hatinya menyimpan kekufuran, di luarnya mempamerkan keimanan. Inilah yang ditunjukkan golongan munafikin, orang munafik di Madinah. Depan Nabi tunjuk bagus, kata beriman dengan Nabi SAW, tapi luar tak percaya dengan Nabi. Sehingga sampai tahap Allahumma salli ala Muhammad, mereka nak habaq kata mereka bagus, tapi tak setuju dengan apa yang Nabi bawa. Mereka bina satu lagi masjid. Saya bila Nabi SAW dah bina Masjid Quba, bina Masjid Nabawi, dan mereka ni tak mau pergi dengar majlis Nabi, tak mau bergaul dengan orang Islam yang lain, pasal masih ada lagi kekufuran dalam hati mereka. Buat masjid asing sama-sama mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Bila orang tanya, bayang lagi, mungkin bayanglah masjid kami. Pasal apa? Buat macam tu, tak mau pergi masjid yang ada sahabat-sahabat ni, tak mau bergaul dan tak mau terima hakikat kebenaran yang Nabi bawa. Duduk sama-sama mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi untuk pergi hancurkan masjid tersebut. Di sini kata Syekh, walaupun masjid itu nampak bagus buat, tapi matlamatnya tak elok, maka tak boleh dilangsungkan. Nah, masjid dan juga tempat untuk didirikan sembahyang tersebut mestilah dibina dengan asas takwa, keimanan yang benar. Sebagaimana Nabi bina Masjid Quba, karena masjid tersebut kata Allah Subhanahu Wa Taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibina dengan asas ketakwaan itu, masjid itulah yang selayaknya didirikan sembahyang di tempat tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Muhammad di sini, kalau ikutkan boleh sahaja Allah Subhanahu Wa Taala kata dekat Nabi, habaq dekat para sahabat, jangan pergi sembahyang masjid itu, di bawah masjid orang munafik. Mayang masjid kita. Boleh saja, tapi kenapa Allah Taala suruh Nabi pergi untuk nak habaq kata perkara yang dibuat oleh orang munafik ni tak sama sekali tak boleh kita pergi dan tak boleh kita ikut, tak boleh kita duduk bersama. Kena potong tu. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab orang munafik ni dia jenis tak jelas. Luar macam lain, dalaman macam lain. Maka sebab tu kata Syekh, nasihat Syekh pada kita, kalau kita jumpa orang jenis ni, jauhi, jangan duduk kawan. Ijtinabu anhum, kita kena jauhkan diri kita daripada bergaul dengan orang yang ada ciri-ciri yang macam ni. Selamatkan diri kita. Dan Allahumma salli ala Muhammad, apabila berlaku depan kita fitnah macam ni, Nabi bagi pesan kepada kita, faljalisu afdalu 'anil waqifi, orang yang duduk daripada pi ke tempat fitnah lebih bagus daripada orang diri depan fitnah. Orang hak diri lebih bagus daripada hak jalan pi fitnah. Maksudnya Pak Nabak kata, jangan kita jebakkan diri kita dalam fitnah. Duduk tempat kita sudah. Bahkan Nabi pernah pesan kepada kita, berlaku fitnah yang banyak ni, hak celabur banyak ni, kata Nabi, cara dia adalah wal yas'aka baituka. Kamu kena luah perbesarkan rumah kamu. Bagi besar rumah kamu kan? Tak. Maksud Nabi nak kata, bila berlaku fitnah yang banyak, tu sampai ke mana? Rumah.
Dan kata Syekh, i'tazil an kulli ijtima'in fihi fitnah. Jauh, tosok lebih join dengan mana-mana kumpulan-kumpulan, perhimpunan-perhimpunan yang ada fitnah dalam tu, yang ada keburukan dalam tu. Jangan duduk sekali dengan mereka. Karena kalau kita duduk dengan mereka, sekali kita akan termasuk dalam fitnah tersebut. Ini kerana orang yang mengamalkan fitnah ini, orang ini dikatakan sebagai zalim, orang yang jahat. Dan Allah SWT Muhammad, dia akan menzalimi semua orang. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melaknat bagi mereka yang telah mengabaikan hak orang Islam, hak orang mukmin yang lain, dengan menimbulkan fitnah dan sebagainya. Dan terakhir kata Syekh, hakikatnya adalah kita lah ini hidup dilingkungi dengan pelbagai fitnah. Kita ni keliling kita ni penuh dengan fitnah. Maka jalan yang paling ampuh untuk kita nak selamatkan kita dari fitnah ini ialah sebagaimana kata Allah, fafirhu ila Allah, baliklah kepada Allah, Ya Rabb, bersegeralah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja'a illa Allah. Tidak ada penyelamat yang betul-betul diselamatkan kita, ialah hanya Allah sahaja. Jadi di antara saranan Syekh kepada kita, setelah Syekh pesan jangan kita duduk dengan kelompok yang mengamalkan fitnah, sebagai gantian pada itu, kerana kita kena duduk berhimpun dan bergaul dengan orang, maka kata Syekh, hadirlah majlis-majlis orang soleh, pilih majlis-majlis ilmu, duduklah dengan orang bagus. Kerana duduk dengan orang soleh ini akan mengingatkan kita kepada Allah, dan bila kita ingat Allah, kita akan terselamat daripada fitnah dunia akhir zaman ini. Allah Subhanahu wa ta'ala. لو في سؤال آخر. Siapa ada nak tanya soalan, saya buka ruang. Tanya. Ustaz, kami dari bahasa Melayu, tadi kami Arab, tanya bahasa Melayu tu Syekh faham insya-Allah. Pasal saya akan terima kasih. Ada banyak, sila Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, khair. هو يسأل عندنا نحن في ماليزيا برنامج في التلفزيون أو برنامج في الترفيهيات يعني يجعل الناس يضحكون، يعني من المضحكين. لو نجتمع ونكون في تلك الاجتماع الذي فيه الضحك على الناس، فهل نكون في الفتنة؟ هو الرسول لم يحرم الضحك، pertama sekali Nabi tidak mengharamkan gelak ketawa, وكان الرسول نفسه يضحك dan Nabi sendiri pun pernah gelak. ويمزح وكان مزاحه حقا. هذا هو المشكلة. Nabi pernah melawak, tapi lawak Nabi ini hakiki. Cuma masalah dia, فهل نحن نجتمع على رؤية شيء حلال يبقى حلال، لكن لو كان حرام 100% فتنة. jadi secara kesimpulan kata Syekh, kalau kita berhimpun dan kita tengok satu benda yang halal, maka halal. Tapi kalau kita tengok benda yang haram, ini memang fitnah. كالبرامج التي تسخر من الناس. Contohnya program-program yang mengejek orang, mengata orang. فما خلق الله الإنسان ليسخر منه. Allah Ta'ala tak ciptakan manusia untuk diejek. Jadi kalau mudah saya tambah sikit, kalau program dalam harga lawak tu mengata orang, mengejek orang, haram, dan kita masuk dalam fitnah tu. Okay. Ada lagi nak tanya, muslimat boleh ni peluang ni kamera besar ni, bukan kamera. مسلمات ملس. Ada, betul, silakan. Ada orang baik-baik. ما Allah, prepare soalan saya. Tanya soalan hukum pun. السلام ورحمة الله وبركاته. Saya nak tanya, bagaimana pula kalau misalnya sekarang debat program politik yang banyak membawa fitnah, haruskah kita boleh berlawan itu atau macam ni? Soalan kedua, mana lebih baik, berkawan dengan orang Muslim yang fitnah atau kaum non-Muslim yang tak boleh fitnah? Okey, soalan. السؤال الأول، يعني ما رأيكم في اجتماعنا أو في تضامننا مع من يشغلون أنفسهم بالسياسة، والسياسة هذه تفيض إلى الفتنة؟ لا، هو السياسة ليست تؤدي إلى الفتنة أو تؤدي. الموضوع
ليس في السياسة. Baik, pertama sekali kita kena faham bahawasanya permasalahan sekarang ini bukan pada politik. Karena politik itu sebenarnya pada asasnya tidak membawa pada fitnah. الموضوع في الحوار، هل الحوار في السياسة مفيد ولا غير مفيد؟ Persoalan sekarang adalah dari sudut apa yang dibahaskan dalam politik itu, adakah memberi faedah atau tak memberi faedah? من علامة إعراض الله عن العبد انشغاله بما لا يعنيه. كيف نعرف أننا جيد أو غير جيد؟ هل نحن مشغولون بأمر مفيد؟ يبقى الحمد لله نحن عند الله جيد، أو نحن مشغولين بأمر غير مفيد فهذا عند الله سلبي. Syekh sebut ada satu hadis kata Nabi SAW, di antara alamat seseorang itu ditolak oleh Allah, tak diterima oleh Allah, ialah dia akan disibukkan dengan perkara yang tidak memberi faedah pada dia. Sekarang kita nak tahu kita diterima oleh Allah ke tidak sekarang. Maka tengok, kalau kita buat sesuatu yang berfaedah, maka itu tandanya Allah terima kita. Tapi kalau kita buat, kita sibuk dengan benda tak faedah, itu adalah tandanya Allah tolak pada kita. فنحن دائما إذا جلسنا في مجلس، هل المجلس يقرب إلى الله ولا يبعد عن الله؟ Maka sebab tu kata Syekh, setiap kali kita duduk dalam mana-mana majlis, kita kena tanya, kita duduk dalam majlis ni menyebabkan kita dekat dengan Allah atau tidak? هل من وراء المجلس في استفادة دنيوية مال أو عمل أو ليس في استفادة؟ Adakah dalam majlis kita duduk tu akan memberikan kepada kita pulangan yang baik, faedah baik di seluruh dunia kita, dapat harta, dapat duit, apa semua? فإن كانت مجالس لا تفيد في الآخرة ولا تفيد في الدنيا فلنبعد عنها حتى يخوضوا في حديث غيره. Maka sebab tu kata Syekh, kalaulah majlis tersebut tak memberi faedah kepada akhirat kita, tak memberi faedah kepada dunia kita, maka elok jauhi. Kerana takut-takut bimbang kita termasuk campur dalam urusan orang lain tanpa hak. Baik, soal tadi, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'an astahiba ma'a muslimin fatinin wa ghairu muslimin adilin ayyuhuma akhtar sini. لا أريد الاثنين. Dua-dua boleh kawan. الكافر العادل، نحن ما العلاقة بيننا وبين الكافر؟ علاقة اسمها علاقة التعامل. Baik, pertama sekali, kalau kita berkawan dengan seorang non-Muslim yang bagus, yang adil, baik sekali, apa asas kita berkawan dengan Pak? Asasnya ialah kita hanya nak bermuamalah, berinteraksi dalam urusan keduniaan. أنا أركب الطائرة في مضيفة بودي. Kata saya, contohnya saya naik kapal terbang, ada steward, pramugari yang muda. هي تسأل ماذا تأكل ماذا تشرب، أنا أتكلم لكن أنا لا أقول لها أنا أريد أتزوج. Kata saya, contohnya kata pramugari itu, hak muda tu mainnya nak makan apa, nak minum. Jadi waktu tu kena cakap dengan dia, tapi taklah sampai kata aku nak kahwin dengan dia. ومن هنا العلاقة بين المسلم والكافر المعاملة. Sebab tu persamaan antara hubungan kita dengan non-Muslim dengan Muslim ialah satu, muamalah, interaksi dalam proses kehidupan harian. أنا كمسلم لا أعيش في الدنيا وحدي، أنا أعيش مع الناس. Kita orang Islam ni, kita tak ada seorang-seorang, kita sama Muslim juga, kita dengan orang lain lagi, dengan Muslim lagi. لكن مسلم فتنة، ما الذي يجعلني أجلس معه أيضا؟ Baik, kalau kata seorang Muslim itu kaki fitnah, apa faktor yang menyebabkan saya kena duduk dengan dia juga? فلو أنا مضطر للجلوس أغير الموضوع، أحاول أغير الموضوع، أكلمه في موضوعات أخرى. Kalau kata kita duduk dengan seorang Muslim yang suka fitnah, bila cakap dengan dia, waktu tu kalau perbualan ke arah fitnah, maka kita bertanggungjawab untuk tukar topik. فإن لم أستطع أغير الموضوع أعتذر وأمشي. Kalaulah kita tak mampu nak tukar topik, asal dia nak fitnah orang, tak boleh nak tukar tajuk bincang tu supaya tak fitnah, tak mampu contohnya, maka jangan duduk dengan dia, jauh dia. هذا معنى الحديث وليسعك بيتك، أي اعتزل هؤلاء الناس أصحاب الفتن حتى لا تكون فتنة مثلهم. Baik, sebab itulah ini masuk hadis kata Nabi tadi, kena luaskan rumah kamu, maksudnya jauhi, jangan duduk kawan dengan orang fitnah ni, takut kita pun jadi macam dia tukang fitnah. كويس ما شاء الله، سؤال حلو، سؤال حلو. Ada lagi soalan? السلام ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya, macam mana nak hindarkan hati yang berbolak balik? Baik, kaifa nadawi ala
Al-qalb أمراض القلب 4. كل أمراض القلب 4: الحسد والبغضاء والعجب والكبر. الحسد عدم الرضا بما قسم الله، فأنا أنظر إلى غيري، فلان عنده سيارة أنا ليس عندي سيارة، أنا زعلان. البغض ما دام أنا أفضل والله لم يعطيني مثله فأنا أكرهه. 3: أنا رأيت نفسي فأنا مبسوط بنفسي وفرحان بنفسي فأنا أحسن من الناس. 4: الكبر، التعالي على الناس، أنا أفضل أنا أفضل. هذه أمراض القلوب 4. العلاج أن نتذكر الموت والنهاية والمصير، هذا أقوى علاج. أن نتذكر أننا سنموت فنهدأ، نتذكر أننا سنلقى في التراب فنهدأ، نتذكر أننا مهما كنا أغنياء لا يوجد واحد يدفن على سرير أو على فراش، كله على تراب. ومن هنا الإنسان يتواضع شوية شوية. أمراض القلوب عاوزة دائما مجالسة الصالحين وذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والبعد عن أصحاب الدنيا رويدا رويدا. هذه أمور تعالج القلب. Baik, penyakit hati. Tadi tanya soal hati berbolak-balik, mana hati masalah baru. Hati penyakit. Kata Syekh, hati kita ni berpotensi untuk menghidapi 4 jenis penyakit kanser. 4 kanser. Yang pertama, kanser hasad, dengki. Yang kedua, kanser tak puas hati kat orang, baghdad, benci kat orang, libat kat orang. Yang ketiga, penyakit merasa syok sendiri, Allah dari hikmah. Yang keempat, takabur, sombong dengan orang. Contoh kata Syekh, penyakit hasad ni, dengki kat orang, dia berpucar pada apa? Pasal tak reda lah. Dia tengok, aku tak ada kereta, dia ada kereta kerisau bagi belakang tu, aku jalan kaki, ya, tak achieve ni, tak reda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian penyakit kedua, benci orang meluat. Pasal kalau dok rasa sepatut dia yang patut dimuliakan, dia patut lebih daripada orang, rasa dari hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi patut Allah juga bagi kat aku. Pasal tu tak suka orang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, ujub, rasa diri hikmah. Aku paling pandai, aku paling kaya, aku paling ramai orang pengikut kau semua. Jadi seronok apa dia ada tu. Seronok apa dia ada. Alhamdulillah, aku sembahyang 40 rakaat sehari. Itu Allahu Akbar. Jadi Allah Rasulullah Muhammad yang keempat penyakit dia ialah sombong lawan orang lain. Duk rasa dia sepatutnya duduk tempat orang lain. Hang main naik kisah, aku naik nampak BMW. Allahu Akbar. Maknanya apa? 4 penyakit ni kena ubati. Sebab tu hati kita jadi tak tenang, bolak-balik saat nak buat ni, saat nak buat ni sebagainya. Jadi kena berubat. Ubat dia apa dia? Buat operation. Operation dia apa dia? Kena abuse paling kuat. Apa abuse dia? Ingat mati itu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ingat mati. Ingat mati ni satu abuse ataupun ubat paling besar sekali nak bagi hilang sakit penyakit kanser tu. Karena Allahumma salli ala Muhammad, kalau kata kita ingat kita mati, kita tak boleh nak buat lebih pada tu. Dan kalau kita kena ingat bahawasanya Allahumma salli ala Muhammad, kita akan mati, kita akan tenang, kita tak kalut sangat dengan dunia ni. Dan kita kena ingat bahawasanya satu hari nanti kita akan tidur atas tanah. Dan sebab tu kata Syekh, siapa pun dalam dunia ni paling kaya ke mana pun, mengkalu kata kaya, paling kaya dalam belik pulau ni, kaya dan paling kaya dalam Malaysia ni, mati esok dia tak dikebumikan buat atas katil pun, tilam tempat dah. Kaya ke mana pun nanti nak atas tanah dulu, sama macam orang tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sebab tu
daripada sikap ingat mati lagu ni akan mendidik kita jadi seorang yang tawaduk. Lama-lama jadi tawaduk, jadi rendah diri. Dan di antara perkara perlu kita buat nak ubati penyakit hati kita juga ialah kena duduk dengan orang soleh dan kena banyakkan zikrullah, banyak berzikir. Dan kemudian setelah kata Syekh, kita nak jauh daripada orang hak bergulung dengan dunia banyak ni. Sikit-sikit, jangan duduk banyak sangat duduk kawan dengan orang hak sibuk pasal dunia. Dan cuba jauh sedikit demi sikit, insya-Allah akan terubat penyakit hati kita. Alhamdulillah. Ada mic-mic tadi. Minta maaf dia terjemah ikut bahasa kita. Saya cakap bahasa Arab ni lain lah. Kita tanya dulu. Arab balik pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih atas nasihat ini. Syukur jazilan. Saya ada pertanyaan satu. Ini soalan. Saya seorang Muslim yang bekerja di organisasi atau jabatan yang bukan Islam. Jadi diorang mengadakan makan malam. Dalam makan malam kita akan duduk table. Tapi kadang-kadang ada orang membawa arak, minuman arak atas table kita. Jadi kita sebagai pekerja di situ, kita nak hormatkan organisasi tempat kita bekerja. Kadang kita pun kena attend function tu. Jadi macam mana masalah orang minum tak kita sekali lah. Itu satu. Yang kedua, kita ada sahabat yang ada Muslim. Kadang-kadang diorang akan adakan function untuk kita menyambut hari Christmas ke atau hari Chinese New Year. Jadi kita nak menghormati kawan kita, kita pun hadir lah. Tapi kadang-kadang kita dapati ada buah arak dalam situ. Kadang-kadang ada tarik menarik, campur-campur dengan buat. Jadi macam mana keadaan? Kadang-kadang kita nak tahu. Tapi bila kita ada dalam situasi itu, kita dapati kerana disprogram. Jadi sama ada kita kena duduk juga atau kita kena excuse keluar daripada keadaan. Terima kasih. المسألة عن معاملة مع غير المسلمين. أولا المشكلة في ميدان العمل. واحد مسلم يشتغل مع صاحب الشركة غير مسلمين، وفي بعض الأحيان ينشأ الاجتماعات والمناسبات وكل العمال لابد أن يحضروا. والمشكلة هنا أثناء المائدة يوضع فيه من الخمر وما يحرم الله سبحانه وتعالى. كيف نتعامل؟ لا أنا لا أذهب، يعني هو صاحب العمل يجبرني أن أذهب إلى الاحتفال. بس يعني يجبر كنحن نريد أن نتعامل أو إحنا لازم نعرف أن الدين مقدم. Pertama sekali kita kena tahu bahawasanya agama kita kena letak nombor satu. فلازم كما نحن نحترم الكافر، الكافر يحترمنا. Sebagaimana kita kena menghormati orang kafir pun kena hormat kita juga. فإذا ذهب المسلم إلى احتفال في خمر لا يجلس بجوار الخمر، ونجلس نحن كمسلمين مع بعض يعني في مكان مختلف شوية. Kalau mampu kita hadir majlis tu, sekiranya dihidangkan arak, kalau boleh jangan duduk di tempat yang dekat dengan arak tersebut, dan kalau mampu duduk sama-sama kita orang Islam. فهذا ممكن نفعله، لكن لو كان المسلم لازم يذهب إلى مكان في خمر، لازم يذهب إلى مكان في محرمات، أنا يعني رأيي لا يذهب. Dan saya kata kalaulah di tempat tersebut kita kena pergi dan dihidangkan arak, pada pandangan Syekh jangan pergi. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Karena kaedah mengatakan tidak boleh mentaati mana-mana makhluk dalam perkara melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. ونحن نستطيع أن نجلس في أي مكان بديننا. Naam Syekh. نستطيع، يعني هذا المكان واسع وإحنا مسلمين مع بعض نجلس هنا نتكلم مع بعض خلاص. Kalau mampu kata Syekh dalam majlis tersebut kita duduk sama-sama kita yang tidak dihidangkan arak atas meja tersebut. مرة مع مرة هذا الكافر يعرف عادات المسلمين وتقاليد المسلمين يستجيب إن شاء الله. Lama kelamaan apa yang kita buat macam tu, akhirnya orang kafir ni akan belajar dan dia akan tahu macam mana nak menghormati orang Islam. Sekiranya ada function macam tu, jangan disertakan sekali orang Islam, maksud diasingkan. إن شاء الله. السؤال الثاني يعني نفس الموضوع بس إيش ده مشكلة في لو غير المسلمين
يدعوننا إلى الأعيادهم الدينية وفيه المحرمات وفيه المحرمات كالخمر وكذا. لا، أنا لا أريد أن أدخل في مكان فيه محرمات. Pertama sekali, asasnya ialah kita tak mau masuk tempat yang ada diharamkan oleh Allah. حتى ولو كان الداعي مسلم. Hatta kalaulah yang menjemput itu seorang Muslim sekalipun. إلا إذا استطعت إني أنا أجلس في مكان بعيد عن المشاكل. فأنا مثلا في عرس، في غناء، وفي راقصات، وفي خمر هنا، لكن أنا أجلس هنا بعيد. لكن الخوف لو أخذ أولادي. Jadi saya kata, kalau function macam tu, jenis macam kerajaan yang ada arak, ada nyanyian, ada tarian di sana, kata Syekh, kalau kita nak hadir juga, hadirlah kadang kita duduk di tempat yang agak terperosok sikit, yang jauh daripada pandangan Rasul. Tapi masalah kita sekarang ialah yang paling besar, kalau kita pergi bawa anak-anak. Masya Allah. Allah boleh tadi. Ya. Ada lagi tak? Ternyata nampak dia. Alhamdulillah. Allahumma salli ala khair. Saya pernah dengar apa ni? Assalamualaikum. Saya pernah dengar satu macam kuliah lah, ada ustaz bagi tahu macam mana kita nak menghadapi fitnah akhir zaman ni, di mana kita tak tahu nak memihak pada mana-mana pihak yang jadi ada kekeliruan. Antara yang dia sebut tu, tak silap ada hati yang kata kita kena kecilkan diri kita sampai ke yang kegunungan itulah. Adakah dia ada kaitan dengan hati yang kita luaskan rumah tu, ataupun dia secara majas saja ke, itu memang kita kena pergi duduk di gunung. Jadi wali ke tauhid. Okey. Ada sami'tu بعض الأساتذة يقولون عندما كنا في زمن الفتنة لابد أن نعتزل أنفسنا من تلك الفتنة حتى إن كانت يعني نحن مضطرين إلى طلوع الجبل، يعني لابد أن نفعل كذلك. هل هذا يساوي بمعنى فليتسع بيتك أم سؤالنا هل هذا مجازيا أم حقيقي؟ لا، هو حقيقي، لكن ليس الأمر بالصورة دي. يعني أنا دلوقتي أعيش في زمن الفتن، لا آكل لازم أذهب أشتري طعام، لا أشرب لازم أشرب، لا أعمل لازم أعمل، لا أتعلم لازم أتعلم. هذا الكلام إذا لم تستطيع أن تقيم دينك. من الفتن أنا لا أصلي، لا أصوم، لا أستطيع أقول الله هنا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لكن أنا دلوقتي في فتن وفي مشاكل في البلد، أنا في بيتي بعيد عن المشاكل، أذهب إلى عملي، أذهب إلى سوقي، أذهب إلى مسجدي، ولا أختلط بها. الآن نحن في درس، والله الدرس مفيد، احضر. لكن لو الشيخ يدعو إلى فتنة، طب سلام عليكم وتمشي. أدي معنى وليسعك بيتك، أي لا تشارك في الفتن حتى ولو تمشي في الشارع، لكن أنا ماليش علاقة بالفتن. Baik, maksud Syekh kata apa yang disebut tadi itu bukan kena buat betul-betul. Maksudnya ialah Allahumma salli ala Muhammad. Ini sekarang ni kita hidup kerana kita fitnah. Bila kita hidup, maknanya kita terhidup seorang-seorang. Bila kita hidup pula, kita kena makan, kena minum, kena belajar, kena kerja. Jadi kena jumpa orang lah. Maknanya, maksud kata Syekh, bila kita hidup lah, kita kena buat semua tu. Allahumma salli ala Muhammad. Cara dia ialah kita kena mengasingkan diri kita daripada bercampur dalam urusan fitnah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kerana yang dimaksudkan dengan kita harus menjaga diri kita daripada fitnah yang ada keliling kita adalah sekiranya apa yang ada keliling kita ni menyebabkan kita dihalang untuk mendirikan agama kita. Kita tak boleh nak mayat, tak boleh nak puasa, tak boleh sebut Allah pun tak boleh. Maka waktu tu pergi cari tempat yang boleh kita buat. Tapi sekarang ni taklah sampai tahap macam tu. Kalau kata kita ditekan sungguh, kita di tempat yang tak boleh nak mayang, tak boleh nak puasa, maka kata Syekh Zainal dalam Quran Allah Ta'ala sebut, bukankah dunia ini luas, maka berhijrah ke mana-mana kamu nak pergi. Jadi maksud hadis tadi, hendaklah kamu luaskan rumah kamu ialah
kamu jangan pergi ke tempat yang adanya fitnah. Hatta kata Syekh, kata contoh kata masjid kita di sini kan, masjid kita masjid yang tenang, dan kita kena hadir majlis-majlis yang baik. Kalau kita main ke masjid, kita hadiri pengajian bagi nak mengelakkan fitnah. Tiba-tiba dalam pengajian tu ustaz yang cakap tu pun ajak ada fitnah, maka waktu kata Syekh, angkat tangan, Assalamualaikum, balik rumah. Jangan duduk dalam majlis macam tu. Dimaksud kata Syekh ialah kita kena lari pada fitnah, ialah jangan kita mencampuri urusan fitnah. Habis ha? Nak lebih jom kita tim set. Dengar. Ha? Okey. خلاص Ya. هذا الميكروفون. Sila, ada mikrofon bagi tu pastinya. Nak tanya lebih jom tim set. Untuk pengetahuan, saya ada buat package pergi ke Mesir. Bulan 10, bulan 12, bulan 2. Pilih mana nak tarik. Kita kira ramai yang pergi Sepang Malaysia, menentang Muhayyah. InsyaAllah baik. Memang saya buat package tu, kita pergi ziarah ulama-ulama di sana, insyaAllah. Maaf satu lagi soalan. Okay. Dalam persiapan untuk ke akhir zaman ini, banyak fitnah-fitnah yang ada berlaku sekarang. Macam mana kita nak benteng diri kita daripada fitnah-fitnah zaman akhir zaman ni lah, yang dikatakan dah banyak kan tanda Dajjal, tapi Dajjal belum muncul. Jadi macam kita sebagai orang yang biasa, macam mana kita nak kenal fitnah-fitnah Dajjal yang ada sekarang? تسأل خاصة عن كيف نواجه فتن الدجال. فتنة المسيح الدجال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأقول لكم علامة لم يقلها أحد من قبل ألا إنه أعور وإن الله ليس بأعور. لكن في هذا الزمان من يستطيع أن يقول للدجال أنت أعور؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن من يحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف فهو أمان من الدجال. من يحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف فهو في أمان من الدجال. Baik, simple saya bagi kenaan dengan fitnah akhir zaman, khususnya kenaan Dajjal, macam mana nak membentengi diri kita. Pertama sekali saya sebut Nabi SAW pernah cerita kepada kita. Nabi kata kepada sahabat, maukah aku ajak pada kalian, apa pada kalian di antara tanda-tanda ataupun ciri-ciri besar yang ada pada Dajjal. Jadi di antaranya kata Nabi SAW, Dajjal itu dia ni orang cacat, tak sempurna. Riwayat kata mata dia sebelah buta. Dan Nabi kata innahu a'war wallahu laysa bi'awar. Dajjal ni orang yang cacat dan Allah tidak cacat. Allah itu sempurna. Masalah sekarang ni, siapa di kalangan kita hak boleh cam begitu, boleh disebut orang Dajjal, orang cacat, tak boleh. Maksudnya kita pun tak tahu siapa Dajjal sekarang, dah hibui ke tidak apa semua. Yang penting kata Syekh, apa perlu kita buat, yang kena kita buat supaya apa? Kita terselamat daripada fitnah dan ujian Dajjal tu. Simple kata Syekh ialah berdasarkan hadis Nabi. Kata Nabi, siapa yang hafal dan mengamalkan 10 ayat pertama surah Kahfi, maka dia akan aman daripada fitnah Dajjal. Allahu a'lam. Khair, Allah subhanahu wa ta'ala. حلو. في حد عايز حاجة؟ Ada lagi saya buka lagi. Ada lagi? Ada kan? Belakang sana? خلاص Ada? خلاص خلاص. خلاص ماشي خلاص خلاص ماشي. عايزين نروح. Baik. Alhamdulillah sekarang itu boleh doa kita pada hari ini. Alhamdulillah kita beruntung kerana ditunggu orang ulama. Moga-moga apa disampaikan kepada kita pada pagi ini dapat menjadi pegangan, pedoman dan juga bimbingan kepada kita semua insya-Allah. Dan saya minta maaf banyak-banyak juga no. Terjemah ni bukan terjemah Arab lagi lah, terjemah cara kampung juga lah. Allah insya-Allah jumpa lagi. Untuk makluman tuan-tuan, kitab tauhid saya baca hari Rabu minggu kedua tu, kitab tu karangan Syekh. Tu ada terjemah tu. Ana qara tu Fathul Alam dari sini. ما شاء الله ما شاء الله. Jadi ana astajizukum lil jami' qira'at hadha kitab fi sini. حاضر سيدي أجزناهم جميعا. Baik, saya minta Syekh ijazahkan bacaan kitab tu di sini dan Syekh ijazahkan. Hari siapa baca kitab tu saya nak sampaikan kepada Syekh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا الله.